Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak buat latihan sains bahagian C. So dalam bahagian C ni dia ada 20 markah, dia ada 3 soalan. Soalan nombor 10, 11 dan juga 12. Kena jawab semua soalan. Jadi persoalannya walaupun dia AC tapi kita boleh dapat markah dalam 20 ni paling malas pun kita boleh dapat 15/20. Nak tahu macam mana? Jom kita try. Okey. Tengok soalan yang pertama, dia bagi satu pernyataan situasi. Zahira mengalami masalah mulut berbau walaupun dia memberus giginya. Hal ini menyebabkan Zahira mengelak daripada bercakap dengan kawan-kawannya. Zahira mengetahui bahawa masalah mulut berbau berpunca daripada aktiviti bakteria yang berada di celah-celah gigi. Oleh itu, dia berhasrat untuk menggunakan pencuci mulut antiseptik. Terdapat pelbagai jenis pencuci mulut antiseptik di pasaran dengan kepekatan yang berbeza, tetapi Zahira perlu memilih pencuci mulut antiseptik dengan kepekatan yang sesuai. Jadi, berdasarkan pernyataan yang panjang lebar ni, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi di atas. So, masalah utama dia simple je. Mulut Zahira ni berbau. Kenapa mulut dia berbau? Sebab kita tengok sebab ada aktiviti bakteria yang berada di celah-celah gigi. Sebab tu. Jadi penyelesaian dia guna apa? Guna pencuci mulut antiseptik. Tapi dekat pasaran dia ada banyak kepekatan yang berbeza. Ada antiseptik yang pekat, yang cair, yang medium. Jadi Zahira perlu memilih pencuci mulut antiseptik dengan kepekatan yang sesuai. Berikan satu hipotesis, maksudnya kita nak bagi satu kesimpulan awal. Selalu pernyataan tak banyak, tapi soalan ni banyak sikit pernyataan dia. So, macam mana nak dapat satu markah kat sini? Hipotesis. Kita kena gabungkan pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. So dalam kes ini, pemboleh ubah yang dimanipulasi yang berbeza-beza yang ada kat pasaran ialah kepekatan pencuci mulut antiseptik. Itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kepekatan pencuci mulut antiseptik. Kita cari pula pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang bergerak balas dalam eksperimen atau pernyataan ini adalah masalah mulut berbau ataupun aktiviti bakteria di dalam mulut pun boleh. So, kalau nak guna hipotesis, korang boleh guna semakin ataupun jika maka. Kita try guna semakin. Semakin bertambah kepekatan pencuci mulut antiseptik, semakin berkurang masalah mulut berbau pun boleh. Ataupun korang nak juga guna jika maka. Jika pencuci mulut antiseptik yang berkepekatan tinggi digunakan, maka masalah mulut berbau semakin kurang. Okay, simple je. Dia tidak pun susah mana gabungkan pemboleh ubah yang dimanipulasi dan bergerak balas. Kita pergi kepada soalan berikutnya. Okey, tadi kita tengok tadi pernyataan saja. Tapi dalam soalan B ni, dia terus direct pergi kepada eksperimen. Okey, so macam mana daripada eksperimen ni kalau kita kira markah dia ada banyak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 markah. Percaya tak? Daripada 9 markah ni, kita boleh dapat paling kurang 6 ataupun 7/9. Simple je. Dia tak payah hafal sangat pun. Tengok ya, kita macam mana kita nak dapat. Okay, tengok soalan dia. Berdasarkan situasi yang diberi, rancang satu eksperimen untuk menyiasat kesan kepekatan antiseptik yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria dengan menggunakan 2 piring Petri dengan penutup agar nutrien koloni bakteria daripada mulut, pencuci mulut antiseptik dengan kepekatan 0.1, 0.2 dan radas lain. Okey. First, tujuan eksperimen 1 markah. Bila dapat je soalan tentang tujuan eksperimen ni, korang kena tambah dekat depan dia. Untuk mengkaji. So, dalam kes ni kita nak mengkaji apa? Untuk mengkaji pemboleh ubah yang dimanipulasi dengan bergerak balas.
So, kita nak buat apa? Untuk mengkaji kepekatan antiseptik yang terbaik untuk membunuh bakteria. Itu yang kita nak kaji. Kalau tengok ke atas ni. Untuk menyiasat kan, korang tukar je. Untuk mengkaji. Untuk mengkaji kesan kepekatan antiseptik yang berbeza terhadap pertumbuhan bakteria pun boleh. Dah ada dah. Bawa je pergi bawah. Dan kenal pasti pemboleh ubah. Kita belajar ada 3 jenis pemboleh ubah. Dimanipulasi, bergerak balas dengan dimalarkan. Bila nampak markah 2, awak boleh pilih. Daripada 3 tu boleh pilih 2 je. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah kepekatan antiseptik. Kepekatan antiseptik dah ada dah, boleh ambil je. Dan kita cari pemboleh ubah yang bergerak balas. Yang bergerak balas pertumbuhan bakteria. Yang dimalarkan isi padu bubur nutrien, jenis bakteria, semua tu boleh digunakan. Okey. Okey, untuk bergerak balas, korang boleh tulis pertumbuhan bakteria ataupun diameter kawasan putih. Diameter kawasan putih ataupun jernih. So, dua-dua pun betul, tak ada masalah. Okey, sebab nanti eksperimen ni sebenarnya dalam petri dish yang bulat tu, dia taruhkan agar nutrien dan dia taruh bakteria, taruh antiseptik. Bila tempat yang ada antiseptik tu, dia takkan ada bakteria. So, korang nak tengoklah. Bila kepekatan lagi tinggi, diameter kawasan putih tu bertambah ke berkurang. Okay, next. Kita dah dapat pemboleh ubah. Kita nak tengok senarai radas dan juga bahan. Okay, ni satu markah je. Tapi kat atas ni dah ada. Korang salin je, jangan malas. Korang salin start daripada 2 piring petri dengan penutup. Agar nutrien, koloni bakteria daripada mulut, Treponema denticola. Salin je. Pencuci mulut antiseptik dengan kepekatan 0.1 dan 0.2 dan radas lain. Okey, dekat radas lain ni yang kita tambah satu. Okey, awak dah salin semua tu, then satu. Nak tambah apa agak-agak? Kita nak tambah apa-apa? Kita tambahlah pembaris sebab kita nak kira diameter kawasan jernih tu. Korang boleh tambah pembaris, korang boleh tambah forceps sebab kan nak ambil bakteria takkan pakai tangan kan. Spatula ke forceps, boleh tambah. Sekurang-kurangnya tambah satu. Dapatlah satu markah dekat senarai radas dan bahan. Prosedur atau kaedah, ni 4 markah ni susah sikit. Kalau tak pernah baca, tak pernah tengok eksperimen ni, tak boleh buat ya. Yang ni dia susah sikit. Tapi kalau korang try goreng macam mana pun, at least boleh dapat satu markah daripada 4 markah. So, prosedur dia yang pertama kena buat apa? Yang pertama, sediakan 2 piring petri dengan penutup dan masukkan agar nutrien dengan isi padu yang sama ke dalam setiap piring petri. Sama ada korang lukis, piring petri A, piring petri B, masukkan agar nutrien, korang labelkan A, B pun boleh. Kalau korang nak tulis pun boleh. Kalau nak tulis, sediakan 2 piring petri dengan penutup dan masukkan agar nutrien dengan isi padu yang sama ke dalam setiap piring petri. Okey, prosedur yang kedua, masukkan 1 cm padu bakteria ke dalam setiap piring petri. Dalam piring petri A masuk bakteria, piring petri B pun masuk bakteria. Poin yang ketiga, rendamkan cakra keras turas ke dalam 0.2% larutan antiseptik menggunakan forceps dan letakkan cakra tersebut ke atas bakteria pada piring petri A. Okey, korang tahu tak filter paper yang warna putih tu? Poin yang ketiga ni maksudnya kita rendam filter paper kita tu, cakra kat sini bahasa Melayu dia panggil cakra kertas turas. Maksudnya kertas turas lah, tak kisahlah cakra tu ada ke tak ada. Kertas turas tu korang rendam dalam antiseptik mula-mula 0.2%. Lepas tu korang masukkan dalam piring petri A. Then eksperimen tu korang repeat menggunakan kepekatan 0.1% pencuci mulut antiseptik. Korang rendam juga kertas turas dalam ni, masukkan dekat piring petri B. Dan yang terakhir, korang kena buat apa? Korang telangkupkan piring petri, biarkan selama 2 hari dan rekod pemerhatian. Selepas 2 hari, rekod pemerhatian. Okey, dia agak leceh sikit. Tapi secara simpelnya mudah je. Yang pertama,
masukkan bubur nutrien dan bakteria dengan isi padu yang sama ke dalam piring Petri A dan B. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, korang dah masukkan bakteria dengan bubur nutrien, nak buat apa? Rendam kertas turas dalam 0.2% pencuci mulut antiseptik dan masukkan ke dalam piring Petri A. Dan rendam kertas turas ke dalam kepekatan 0.1% pencuci mulut antiseptik dan masukkan ke dalam piring Petri B. Terlakupkan dan biarkan selama 2 hari. Rekod pemerhatian anda. Dapatlah 4 markah. Okey. Kalaulah korang tak tahu eksperimen tu, korang dah goreng macam mana, poin yang terakhir kalau nak curi 1 markah dekat sini, jangan lupa tulis rekod pemerhatian anda selepas 2 hari. Contoh kat depan ni korang goreng apa-apa tak kena, last sekali jangan lupa tulis rekod pemerhatian anda. Itu kalau examiner korang baik boleh dapat 1 markah. Okey, dan penjadualan data. Ini paling mudah ni, janganlah buang 1 markah ni. Buat satu jadual, ada 2 kolom. Kolom sebelah kiri ni masukkan pemboleh ubah dimanipulasi. Kolom sebelah kanan pemboleh ubah bergerak balas. Lepas tu korang kosongkan yang bergerak balas. Yang dimanipulasi korang masukkanlah 0.2%, 0.1%. Simple je. Okay, jangan buat mistake. Korang boleh dapat markah kat sini, kat sini, kat sini dengan kat sini. Kat sini paling kurang boleh dapat 1 markah. So, per 9 paling kurang korang boleh dapat 6. Kat prosedur je susah sikit. Yang lain ni, jangan abaikan. Try tulis. Okay, kita pergi soalan berikutnya. Okay, soalan nombor 11. Nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Kita belajar ada banyak faktor yang boleh mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya suhu, contohnya kelembapan, contohnya apa lagi, cahaya matahari, contohnya tentang bakteria. Ada banyak lagi, korang boleh tengok pH pun boleh. Nilai pH pun boleh mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Pilih salah satu, lepas tu terangkan sikit. Kita ambil paling mudah, suhu. Okay, faktor yang pertama suhu, dapat 1 markah. Kita terangkan sikit. Suhu optimum bagi pertumbuhan bakteria ialah 27 darjah Celsius. So, dapatlah 2 markah. Kena ingat, ni suhu optimum dia 27. Suhu bilik. Dia boleh membiak dengan sangat aktif. Sebab tu contohnya, kalau korang biarkan makanan tak bertutup dekat suhu bilik, petang ke esok tengok dia dah basi dah. Contohnya susu ke apa, dia cepat basi sebab bakteria sangat aktif pada suhu bilik. Okay, itu poin yang pertama, dapat 2 markah. Poin yang kedua, contoh korang nak tulis kelembapan. Mikroorganisma aktif di kawasan yang lembap. Okay, contoh kita ambil paling simple lah. Paling simple, kita letakkan roti di tempat yang kering dengan roti di tempat yang lembap. Dekat tempat lembap, roti tu akan cepat berkulat. Dia akan berkulat lah. Selain tu, korang boleh buat nilai pH. Bakteria aktif pada nilai pH 7. Ada banyak lagi lah. So, kehadiran cahaya dan sebagainya. So, pilih 2 faktor dan terangkan sikit. Baru boleh dapat 4 markah. Kalau korang setakat letak suhu dan kelembapan, baru dapat 2 je. Kena explain sikit. Kena terangkan. Okay, next. Soalan B. Wabak demam denggi telah melanda penduduk di kawasan perumahan Mesra. Sebagai seorang inspektor kesihatan, anda dikendaki untuk menerangkan cara mengatasi masalah ini. Dekat soalan nombor 11 ni, korang kalau buat banyak dah 10 ke 10 kali latihan ke, dia lebih kurang je dia punya format dia. Dekat soalan 11 ni soalan simple. Soalan kemahiran berfikir. Tengok soalan yang pertama, kenal pasti masalah. Ambil je masalah kat atas ni, bawa turun bawah. Okay, so masalah utama dia apa kat sini tanya? Mengenal pasti masalah. So, kita tengok masalah apa. Wabak demam denggi telah melanda penduduk di kawasan perumahan Mesra. So, masalah utama dia ialah wabak demam denggi. Demam denggi pun boleh. Kalau korang rajin, korang tulislah. Masalah utama ialah wabak demam denggi yang telah melanda penduduk di kawasan perumahan Mesra. Kalau malas, korang tulis je lah. Masalah utama dia ialah wabak demam denggi. Settle masalah. Okay, next 1 markah juga. Terangkan punca masalah. Macam mana demam denggi ni boleh melanda? So, kita tengok balik.
Sebagai seorang inspektor kesihatan, anda dikehendaki untuk menerangkan cara mengatasi masalah ini. So, dia tak ditulis kat sini. So, tengok agak-agaknya demam denggi ni disebabkan oleh apa? Demam denggi. Kita semua tahu kan selalu keluar dekat iklan dekat TV tu disebabkan oleh nyamuk Aedes. Punca masalah tersebut ialah nyamuk Aedes. Dan terangkan 2 kaedah penyelesaian. Ni siapa suka tengok TV ni dah ada dah. Contohnya apa? Jangan membiarkan longkang tersumbat. Jangan buang kawasan takungan air. Banyak lagi contoh yang lain. Contoh yang lain korang boleh buat. Kalau demam denggi ni memang kena bersihkan kawasan air yang bertakung untuk mengelakkan pembiakan nyamuk. Selain tu boleh sembuh racun serangga. Korang tengok kan kadang-kadang ada kat kawasan perumahan tu fogging. Dia fogging pun boleh bunuh demam denggi. So selain tu korang boleh buat apa? Selain tu masukkan garam ataupun ubat. Dia ada ubat dia tapi paling simple masukkan garam lah. Masukkan garam ke dalam air-air kolam ataupun air-air tangki untuk membunuh larva. Selain tu korang bela ikan kapi. Tak kisahlah ikan apa, ikan mas ke ikan apa. Paling simple ikan kapi lah. Membela ikan kapi di dalam kolam sebab ikan kapi tu boleh makan larva-larva tu. Contoh yang lain, kalau dah buat semua tu tak laku, korang buat apa? Boleh buat kempen kesedaran, boleh buat gotong royong. Itu semua benda yang logik tu boleh masukkan dekat cara tangani demam denggi tersebut. Okey, next soalan nombor 12. Kalau kita tengok soalan nombor 12, mula-mula adalah 4 markah. Dan soalan yang bawah ni adalah, kita tengok markah dia adalah 6. So, gabungan kita akan dapat 10 markah. So, daripada 10 ni kita boleh try dapatkan semua. Sebab senang je soalan dia. Kita tengok soalan nombor 12. Nyatakan 2 contoh alkohol dan kesan alkohol ke atas koordinasi badan. Okey, contoh alkohol ada macam-macam. Ada bir, ada wine. Kalau korang tengok cerita Korea, soju. Kalau tengok cerita Jepun, sake. Itu semua jenis-jenis alkohol lah. Kalau tengok Mak Saleh punya cerita, wine, bir, alkohol. Itu cuma alkohol lah. Okay, next B. Korang bagi 2 contoh je. Dah dapat 2 markah. So, sekarang kita nak bagi kesan terhadap koordinasi badan. Kesan kepada badan kita. Okay, kesan yang pertama ni, alkohol boleh buat apa? Yang pertama, daya pemikiran dan pertimbangan akan merosot. Sebab itulah orang yang kaki kepotol ni selalu dia suka pukul. Pukul isteri dia, dia suka pukul family dia. So, dia tak dapat berfikir dengan waras. So, daya pemikiran dia dan pertimbangan dia akan merosot. Kesan yang kedua boleh meningkatkan kadar denyutan jantung dan pernafasan. Orang yang minum alkohol ni dia akan high. Yang ketiga, lambat untuk mendapat impuls. Kita cakap lambat untuk merasa sakit. Contohnya orang yang minum alkohol ni mabuk, tiba-tiba terjatuh, kaki dia patah, dia tak rasa sakit. Esoknya lepas dah tak mabuk baru dia rasa sakit. Itu contoh-contoh yang tak baik lah kalau minum alkohol. Okay, soalan B. Tindakan luar kawal. Pembesaran anak mata, pernafasan, degupan jantung. Okay, kita belajar tindakan luar kawal. Okay, tindakan yang dikawal oleh medula oblongata. Berlaku tanpa kita sedar. Siapa boleh kawal dia punya pembesaran anak mata? Pembesaran anak mata ni berlaku bila cahaya yang masuk ke dalam mata. Kita tak boleh kawal. Pernafasan pun tak boleh kawal. Degupan jantung pun tak boleh kawal. So, kaji maklumat dan bina konsep tentang tindakan luar kawal. Kenal pasti 2 ciri sepunya. Maksud ciri sepunya ni, apakah ciri-ciri tindakan luar kawal? Ciri yang pertama ialah tindakan ini berlaku tanpa kita sedari. Tak boleh kawal sebab tu nama dia luar kawal. Ciri yang pertama berlaku tanpa disedari. Okey. Ciri yang kedua dikawal oleh korang nak pilih apa? Medula oblongata pun boleh. Ciri yang ketiga dia boleh buat apa tindakan luar kawal ni? Okey, ada 2 je lah ciri yang paling common. Satu, berlaku tanpa kita sedari. Yang kedua, dikawal oleh saraf autonomik ataupun medula oblongata lah. Okay, next.
Berikan satu contoh lain bagi tindakan luar kawal selain pernafasan, degupan jantung, pembesaran anak mata. Contoh yang lain ialah bersin. Simple je. Next, berikan satu contoh tindakan terkawal dan cirinya. Tindakan terkawal, kalau korang tak tahu sekarang tengah buat apa, tengah menulis. Tu tindakan terkawal. Ciri-cirinya berlaku secara sedar. Tu tindakan terkawal. Membaca. Selain tu apa? Makan, minum. Tu semua tindakan terkawal. Cirinya berlaku secara sedar. Okay, next. Hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep sebenar tindakan luar kawal. Korang tulis balik, masukkan balik ciri-ciri sepunya dia. Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku tanpa disedari dan dikawal oleh medula oblongata. Simple je. Ataupun dikawal oleh sistem saraf autonomik. Dia secara auto je. Okay, so simple je. Bila keluar soalan macam ini, maksud tindakan konsep sepunya ni, hubung kaitkan ciri sepunya dengan membina konsep sebenar ni, tulis balik dia punya ciri sepunya. Dia ulang-ulang saja. Sebab tu saya cakap bahagian C ni daripada 20 ni paling kurang boleh dapat 16. Begitu je. Jangan lupa buat ulang kaji sebab SPM pun dah dekat. Okay, bye.